Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli fa amma ba'd. Yang berusaha pengurusi Surau Jumaah Al-Amin, Bandar Tun Hussein On, timbalan pengurusi Abang Syukri, Lajnah Dakwah Abang Amiruddin dan abang-abang AJK yang lain, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, Tuan Noja, dan seterusnya kepada audiens ataupun sidang penonton, pendengar yang boleh mendengar kuliah maghrib ini melalui Facebook, melalui YouTube, melalui Maya, dan kuliah maghrib pada malam ini dianjurkan oleh Surau Jumaat Al-Amin Bandar Tun Hussein On bersama dengan saya Ustaz Yusri bin Arifin untuk mengupas sambungan kitab kita pada sebulan yang lalu, Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak-anak mengikut acuan dan kurikulum Islam. Untuk jimatkan masa dalam waktu yang pendek, terhad, singkat dan terbatas ini, Ustaz terus kepada pelajaran pada muka surat 134. Sebulan yang lalu kita belajar tentang tanggungjawab suami terhadap isteri yang kedua. Yang pertama iaitulah hendaklah si suami memberi nafkah yang wajib kepada isteri dan anak-anak. Yang kedua, hendaklah suami bermesyuarat dengan isteri dalam hal urusan rumah tangga. Kita pun sebut berkaitan dengan kelebihan syura, bahkan berbincang itu dianjurkan oleh agama. Bahkan bukan sekadar di dalam berkeluarga, di dalam hidup negara sampai ada majlis syura. Wa amruhum syura bainahum. Allah mengarahkan supaya kita bermusyawarat, berbincang di dalam menentukan sesuatu keputusan. Pada malam ini insya-Allah kita terus kepada yang ketiga. Apakah tanggungjawab suami kepada isteri? Di antaranya, izinkan Ustaz baca apa yang ditulis oleh Dr. Abdullah Nasir Ulwan. Di antara hak-hak lain ialah hendaklah suami menutup mata tentang setengah-setengah keburukan dan kekurangan isterinya. Terutama sekali apabila kebaikan dan kelebihannya masih banyak dan dapat menutup keburukan itu. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang berbunyi, la yafriku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Apa maksudnya? Jangan sampai seorang mukmin membenci seorang mukminah jika dia membenci padanya suatu kelakuan, tentu dia akan redha daripadanya kelakuan yang lain. Itu saja yang ditulis oleh pengarang Dr. Abdullah Nasir Ulwan pada muka surat 134 hingga 135 yang bertemakan kepada hak suami. Yang ketiga ialah suami hendaklah menutup mata tentang setengah-setengah keburukan dan kekurangan isterinya. Mata kita ini ada dua, kiri kanan, kan? Kalau kita tutup kedua-duanya umpama begini, kita tak nampak. Kalau kita buka kedua-duanya, kalau kita tidak buta ataupun rabun, kita nampak. Mata kita ini nampak kedua-duanya, tapi dalam hidup berkeluarga, si suami hendaklah menutup mata tentang setengah-setengah keburukan dan kekurangan isterinya. Apa maksudnya? Benda yang kita nampak, umpama jam ini, secara lahiriah, secara zahir kita nampak. Tapi orang buta betul, dia tak nampak jam ini. Kita nampak keburukan, perangai, perilaku, kekurangan isteri, tapi kita menutup mata, terselindung, umpamakan kita tak nampak. Okey. Benda itu memang salah, memang kita tak suka,
memang dia berbentuk keburukan dan kekurangan, kita buat-buat tak nampak. Kita buat-buat tak nampak. Kita nampak, tapi suami yang baik, lupakanlah keburukan, kecacatan dan kekurangan sedikit kekhilafan isteri. Tambah-tambah lagi, pengarah mengatakan, terutama sekali apabila kebaikan dan kelebihan masih banyak yang dapat menutup keburukan itu. Nobody perfect. Masalah sebut kan, tak ada seorang pun yang sempurna. Sifat yang sempurna ini adalah sifat kamaliyat, sifat Allah. Selagi mana dia bernama makhluk, dia bukan khalik, dia bukan sang pencipta, dia diciptakan, maka mesti ada kekurangan. Suami pun sama. Suami ada banyak kelebihan, nun jauh ada kekurangan dan kelemahan. Isteri pun begitu. Banyak kesempurnaan, tapi ada juga kecacatan. Maka dalam hidup berkeluarga, di antara suami yang baik ialah hendaklah dia menutup mata sebelah, buat-buat tak nampak, iaitulah kesetengah-setengah daripada kekurangan, kekhilafan dan keburukan isteri. Terutama sekali apabila kebaikan isteri itu, kelebihan isteri itu lebih banyak, masih banyak berbanding dengan keburukannya. Jadi tengok yang dia baik. Apa isteri ni baik? Masak untuk kita, gosok baju untuk kita kan. Sanggup bukan sekadar berhenti kerja untuk jaga kita yang kena minor stroke. Melahirkan anak kita bukan sekadar mengandungkan, melahirkan, mendodoikan kan, menyusukan. Sampai besar anak kita 7-8 orang. Bukan sekadar anak kita besar, perut kita pun dah besar. Bucik perut, makan banyak kerana ada isteri. Dulu nak makan pun susah, tak pandai nak masak. Jadi tengok kelebihan yang ada padanya. Mungkin fizikalnya tak ada kelebihan. Okey, kerana orangnya pendek, tak cukup inci nak jadi supermodel. Tapi kalau kita tengok yang kelebihan supermodel tu tak pandai masak, derhaka kepada suami kan. Bukan sekadar nusyus kan. Jadi kelebihan isteri kita dari sudut akhlaknya baik. Jangan tengok kelebihan isteri orang. Tengok kekurangan isteri kita. Macam mana nak sempurna hidup keluarga. Tengoklah kesempurnaan isteri kita, kebaikan, pengorbanan dia, dan tutuplah sebelah mata, buat-buat tak nampak kekurangan yang dimiliki olehnya. Saling menghargai. Kalau ada 10 jari, maka kebaikannya ada 8. Ingat kebaikan dia. Lupakan 2 kecacatan, kekurangan dia. Bagi isteri pun sama. Kalau adalah kekurangan kepada suami kita satu, apa kurangnya? Perut boroi. Tapi ingat ada 9 lagi kebaikan yang ada padanya. Dia tak pernah pukul kita sebagai isteri. Kan? Dia bukan sekadar cari rezeki untuk kita, untuk anak-anak. Kan? Dia jaga hati kita. Jadi banyak kelebihan yang ada pada suami. Barulah kita tidak bandingkan suami orang dengan suami kita. Kita tengok suami orang semua baik, suami kita semua tak baik. Suami pun sama. Tengok isteri orang semua baik, semua comel, isteri kita semua buruk. Macam tu. Kalau macam tu, hidup keluarga itu tidak ada sakinah dan tidak ada itmi'nan, tidak ada ketenangan. Jadi kena masing berlapang dada. Kekurangan yang dimiliki oleh pasangan, ingat kelebihan yang ada padanya. Sementara Nabi pun sebut, hadis pun sebut, agama pun sebut, ajar apa dia? Mengajar kita supaya jangan sampai seorang mukmin membenci seorang mukminah. Kalau dalam konteks keluarga, mukmin yang lelaki, mukminah yang perempuan. Maknanya seorang lelaki, suami, jangan sampai dia benci seorang isteri. Kenapa? In kariha minha khuluqan, jika seandainya kamu membenci padanya suatu kelakuan, satu kelakuan kamu tak suka, radiya minha akhar, tentu ia akan reda daripadanya kelakuan yang lain. Kita tak suka yang ni aja, tapi banyak lagi yang kita suka pasal dia. Jadi bagilah sedikit takrim, penghormatan kepada isteri yang banyak kelebihannya berbanding dengan sedikit saja kekurangannya. Itu yang diajar oleh agama.
Begitu juga kita sesama Islam. Kadang-kadangnya kita sayang sangat-sangat, kita suka sangat-sangat, kan, macam sempurna segala-galanya seseorang, kawan baik kita umpamanya. Tapi sampai satu saat, asa an tuhibbu syai'an wa huwa karhul lakum. Kadang-kadang kamu suka kepada seorang ataupun sesuatu benda, sampai satu saat dia karhul lahum, menjadi satu benda, menjadi seorang yang paling kamu benci. Sebab kita meletakkan sayang yang terlalu over, lebih sangat. Apabila sampai satu saat kamu benci, maka benci sebenci-bencinya. Macam lagu aja, benci sebenci-bencinya. Dulu kita sayang sesayang-sayangnya. Jangan sampai kita letak total 100% sayang, kerana bimbang satu saat nanti kamu benci sebenci-bencinya. Letakkan sedikit ketidaksayangan itu dari sudut hati, supaya kalau dia kecil hati kita, kalau dia buat sesuatu pada kita, maka tidaklah frust sangat. Kenapa? Kerana kita membenci seseorang itu berpada-pada, menyayang seorang itu berpada-pada. Begitu juga kita benci-benci pada seorang. Seorang itu kita benci sangat, meluat, tengok muka dia baik, tengok muka tembok, daripada tengok muka kau baik, aku tengok muka dinding. Benci sangat, meluat, kita meludah atas muka dia. Tapi sampai satu saatnya Allah tunggang, Allah terbalikkan, Allah lingkupkan, dunia kan ronda, berputar. Terbalik jadi, dia paling kita sayang, paling kita cinta, paling kita suka. Walau dia menjadi musuh kita dahulu. Sebab apa dia? Sebab dulu kita mungkin tak kenal dia, hati dia baik. Kita benci dia dulu, tapi terbukti dia seorang kawan yang baik. Yang kawan yang baik dulu kita sayang sangat, tapi terbukti dia sebenarnya kawan yang hanya duduk keliling kelalang kita apabila kita berduit, apabila kita jatuh bankruptcy, muflis. Tak ada kawan yang baik kecuali yang kita benci itu datang tolong kita, bantu kita. Kawan yang keliling kelalang kita suka dahulu, lari meninggalkan kita kerana kita sudah tidak berduit. Betul orang cakap, kawan ketawa mudah dicari, kawan menangis sukar sekali. Betul ya Abang Amin Udin? Betul lah tu. Abang Syukri ya? Betul kan? Nak cari kawan macam Abang Syukri payah. Nak cari kawan macam Abang Amin Udin payah. Kawan yang sanggup, iaitulah bersedih bersama dengan kawan. Kalau nak cari kawan yang suka-suka sahaja, ketika kita sedih dia tak support kita, itu mungkin ramai, iaitulah pelambak di tepi jalan. Tapi nak cari kawan yang sama menangis dengan kita, sukar sekali. Kita tengok, iaitulah yang keberapa? Yang keempat lah. Yang pertama, tanggungjawab seorang suami hendaklah memberi nafkah kepada isteri. Yang kedua, hendaklah bermusyawarah dengan isteri. Yang ketiga, hendaklah menutup mata setengah-setengah keburukan dan kekurangan isteri. Tengok kelebihan yang ada padanya supaya hidup kita rukun, damai dan juga tenang, kerana kita melihat kelebihan yang ada padanya. Samalah dalam konteks kita hidup ini, apa yang kita buat baik kita lupakanlah, kerana Allah dia tak lupa. Ada kiraman katibin kan, ada yang tulis baik rakib, yang kita buat jahat ada atib kan. Jadi apa yang kita buat baik pada orang, kita bagi sedekah, kita bantu orang, kita lupakan kebaikan yang kita buat, dan kita kena ingat kejahatan dan keburukan yang kita buat pada orang. Sekali lagi, falsafah hidup ini, perkara baik yang kita buat pada orang, kita lupakan. Dan perkara buruk yang kita buat pada orang, jangan kita lupa. Kita ingat, banyak istighfar, banyak minta maaf, pergi cari dia. Hak baik itu biarkan. Karena apabila kita ingat yang kita buat baik saja, nanti kita mengungkit-ungkit. Nanti kita akan menjadi azar. Jadi kita akan jadi ujub. Jadi kita akan menjadi sombong. Jadi kita akan jadi sum'ah. Kenapa? Kita ungkit kebaikan yang kita buat. Nanti pahala yang patutnya dapat jadi hangus habis. Kenapa? Kerana kita mengungkit kebaikan yang telah kita buat. So falsafahnya, kebaikan yang kita buat, kita lupakan. Buat lupa. Kerana Allah dia tak lupa. Subhana man la yashu wa la yanamu. Maha suci Allah, engkau yang tidak lupa dan tidak tidur. Kita ni selalu lupa, selalu tidur. Kadang-kadang dengar kuliah pun tidur.
Kan? Kita lupa. Kadang-kadang buat lupa. Sampai disebut Melayu mudah lupa. Ingat, Allah tak lupa. Kes memali, Allah tak lupa. Walaupun kamu buat lupa. Kejahatan yang kamu buat, Allah tak lupa. So, kebaikan yang kita buat, jangan kita ingat. Keburukan yang kita buat, kita kena ingat. Pada orang, pernah kita pukul dia dulu. Sampai cacat dia. Kita kena ingat. Yang kita buat baik itu, biarlah. Allah tak lupa. Dia ingat. So, dengan isteri pun begitu. Kebaikan yang dia buat tu ingat. Dia melahirkan anak kita tahu. Dia mengandungkan anak kita. Dia mengandung tu sebab apa? Sebab kita lah. Kalau kita tak kacau dia tiap-tiap malam, tak mengandung dia. Bukan sekadar dia susah payah mengandung 9 bulan 10 hari anak kita. Sampai besar anak kita. Sampai lumpuh anak kita. Sampai lumpuh dia. Tumpah sampai bercawan-cawan darah ketika melahirkan anak. Kemudian digunting. Perik itu. Itu yang dia berkorban untuk kita. So ingat. Jangan kita ingat kebaikan yang kita buat saja. Ingat iaitulah keburukan yang kita buat pada dia. Supaya hidup rukun, harmonis. Dan juga damai. Sebelum kita tengok tanggungjawab yang keempat. Okey, di antara tanggungjawab suami kepada isteri. Ada banyak. Di antaranya ialah. Antaranya hendaklah suami patut menggauli isterinya dengan baik. Dengan selalu-lalulah berlemah lembut dan bergurau dengannya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Surah An-Nisa ayat 19. Dan bergaulah dengan mereka, yakni hunna itu isteri-isteri. Wa ashiruhunna, dan bermuasyarahlah, bergaullah dengan mereka. Bil ma'ruf, dia itulah dengan isteri dengan cara yang baik, dengan cara yang elok, dengan cara yang lembut. Fa in karihtumuhunna, dan jika kamu benci mereka, fa asa an takrahu syai'a, mungkin apa yang kamu benci itu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, nanti Allah akan menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Allah sebut dalam ayat yang ke-19 surah An-Nisa, menggauli isteri dengan cara lemah lembut, dengan cara latifah, dengan cara layin, dengan cara bercanda, bergurau, bermesra, dan sesuai dengan hadis yang disebut oleh Nabi daripada Ibnu Majah dan juga Al-Hakim. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik li ahlihi, kepada isterinya. Ingat benchmark ataupun tanda aras. Kita nak tahu orang tu baik macam mana? Tanda Nabi kata orang yang terbaik ialah khairukum li ahli, orang yang baik kepada isterinya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang teramat baik sekali kepada isteriku. Jadi cuba kita muhasabah. Dengan jiran kita baik, dengan teman-teman kita baik, dengan kucing pun kita baik, dengan binatang kita bagi makan. Tapi balik rumah kita sepak terajang isteri. Dengan isteri kita tak buat baik. Dengan kawan baik, bos kita baik, kita belanja, bukan sekadar kita tak angkat suara, tak tinggikan suara, tak kecilkan hati dia. Baik, terkenanya baiknya dia. Dengan makhluk dia baik, dengan binatang pun dia baik. Sifat kesiannya dia. Tapi dia balik rumah, dia baran. Dia pukul isteri dengan tali pinggang itu sampai kena berjahit. Sampai patah tangan. Ada kan? Orang ni sebenarnya orang yang terjahat, bukan terbaik. Kerana Nabi kata khairukum, sebaik-baik kamu. Siapa? Khairukum, sebaik-baik kamu. Khairukum li ahlihi, ialah orang yang berbuat baik kepada isterinya. Wa ana, dan aku, Nabi kata khairukum li ahli, adalah orang yang paling baik buat baik kepada isteriku. Jadi kita nak buat baik kepada orang, jangan sampai kita buat jahat pada isteri.
Bukan kita kempen buat jahat pada orang, buat baik pada isteri. Tidak. Kalau dengan orang suku Sakak, dengan orang luar kita buat baik, dengan isteri sementelah lagi sepatutnya kita kena buat baik kerana dia pasangan hidup yang sifatnya isteri ini lembut. Kalau kita tengok hadis, Nabi sebut, istausu bin nisa. Nisa ni perempuan dengan isteri lah. Nabi kata, istausu bin nisa. Fa inna al-mar'ata khuliqat min dila'in wa inna a'waja ma fi dila' a'lahu fa in zahabta tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'wajuh fastausu bin nisa wa fi riwayatin fastausu li muslimin wa ruha talaquha. Apa maksudnya? Istausu bin nisa, wasiatkanlah dengan kebaikan terhadap wanita, iaitulah terhadap isteri. Nabi suruh nasihat dengan cara baik. Berwasiatlah dengan kebaikan kepada ataupun terhadap isteri ataupun wanita. Kenapa? Fa innal mar'ata, kerana perempuan itu, wanita itu, isteri itu, khuliqat, diciptakan, min dila'in, daripada tulang rusuk, dan diciptakan Adam dan Hawa, kan? Adam diciptakan daripada tanah, adapun Hawa diciptakan daripada sulbi ataupun tulang rusuk Adam yang bengkok, diciptakan daripada khuliqat min dila'in. Sesungguhnya perempuan diciptakan daripada tulang rusuk. Wa inna a'waja ma fid dila', Nabi kata yang paling bengkok, iaitu tulang rusuk kita sifatnya bengkok, kan? Iaitulah tulang rusuk yang a'lahu, yang paling atas. Fa in zahabta, Nabi kata jika kamu meluruskannya, tuqimuhu kasartahu, nascaya kamu akan patahkannya. Tulang rusuk yang belok, yang bengkok, kita nak luruskan, patah dia. Nabi sambung, wa in taraktahu, sebaliknya jika kamu biarkan, tarokat, tinggalkannya, lam yazal, nascaya sentiasalah dia, a'waj, iaitulah bengkok. Tulang rusuk kita kan bengkok. Kalau kita cuba betulkan macam batang penyapu, patah dia. Kalau kita lam yazal, kalau kita biarkan dia, kita tidak bengkok, kita tidak luruskan dia, jika kita biarkan, nescaya dia sentiasa bengkok. Apa maksudnya ni? Fastausu bin nisa, Nabi kata lantaran itu hendaklah kamu berwasiat dengan kebaikan. Fa inna, kerana sesungguhnya wanita itu sifatnya lembut, isteri itu perlu diberi nasihat dengan cara yang baik terhadap wanita. Dan kalau kamu kasar ataupun agresif, maka kamu akan kasar tahu, akan mematahkannya. Kasar tahu akan memecahkannya. Dan ada riwayat yang menyatakan kasruha, memecahkannya itu, iaitulah talaquha, bermaksud menceraikannya. Kalau kita kasar, dia kasar. Dia kasar, kita kasar, akhir sekali saya ceraikan awak, talak 3. Kerana dia kasar, kita kasar, dia bercakap fahish, kita bercakap fahish, maka akhir sekali kita ceraikan dia. Kalau dia panah, kita panah dalam keadaan baran masing-masing, akhir sekali talaquha yang dimaksudkan kat sini, memecahkannya, mematahkannya, maksudnya ialah kamu akan ceraikannya. So layanlah dia dengan lembut sebagaimana rusuk sulbi Adam. Di bagaimana tulang rusuk kita ini, Hawa diciptakan daripada tulang rusuk yang dekat dengan hati. Hati ini untuk dicintai, disayangi. Dekat dengan lengan untuk kita lindungi. Bukan untuk kita flying kick dia. Tumbuk dia. Dia cekak dengan hati, dengan tulang rusuk tadi, untuk dicintai, disayangi. Dekat dengan tangan untuk dilindungi, dipeluki dan dirahmati. Bukan untuk di flying kick dia ataupun ditumbuk. Itu di antaranya, iaitulah sifat wanita. Kalau kita panas,
maka kita akan menceraikannya. Kalau kita ikut barang kita, kita akan berpisah dengannya. Kalau ada kayu, kita pukul dia. So, jangan sifat begitu. Kerana apa dia? Kerana isteri ataupun wanita diciptakan daripada tulang rusuk yang sifatnya bengkok. Kalau kamu begitu kasar nak meluruskannya, maka dia akan patah. Maka gunakan cara lembut. Lama-lama insya-Allah dia akan bertudung. Lama-lama insya-Allah dia akan solat. Lama-lama dia akan dengar cakap kita. Tak boleh kita kahwin hari ini terus nak jadi dia muslimat sejati. Memang cita-cita kita. Tapi 25 tahun dia didik dalam keadaan free hair. Tak semayang. Bergaul bebas. Maka kita mengambil dia sebagai isteri. Maka take time. Ambil masa. Tapi dakwah, usaha untuk jaga dia kena buat. Jangan biarkan. Kerana kita adalah pengemudi kepada bahtera rumah tangga sebagai nahkoda. Kita adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wanita itu dia kena ikut rijal. Lelaki ini pemimpin kepada wanita. Jadi jangan pula kita tidak memimpin dia. Wanita tadi jangan pula memimpin, iaitulah suami. Jangan pula queen control. Jadi semuanya ini yang diajar oleh agama, di antaranya sifat wanita yang perlu kamu layan dia dengan cara lemah lembut, dengan cara iaitulah ma'ruf. Nabi sebut dalam hadis yang lain, antaranya daripada riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis sahih, izinkan Ustaz baca. Riwayat daripada Bukhari dan Muslim. Nabi SAW pernah menurutkan Aisyah bermain-main di halaman masjid. Baginda meletakkan telapak tangannya di pintu seraya membukakan sebelah tangannya. Maka Siti Aisyah pun segera meletakkan wajahnya di bahu baginda. Maka di sinilah sabda Nabi SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa altafuhum bi ahlihi. Akmalu sesempurna, sekamil-kamil, selengkap-lengkap al-mu'minin, orang mukmin. Siapa dia? Dari sudut keimanan ialah ahsanuhum khuluqa, ialah orang yang paling baik kelakuannya ataupun akhlaknya, wa altafuhum bi ahlihi, dan orang yang paling lembut terhadap isterinya. Ini neraca yang kedua, iaitulah timbangan ataupun cerminan yang kedua, orang yang dipanggil sempurna. Tadi orang yang paling baik, ini orang yang sempurna imannya. Akmalul mu'minina imanan, sesempurna iman seorang mukmin. Disebut mukminina, orang mukmin, imanan yang beriman. Kita ni nama saja Muhammad Iman, tapi tak kasih pada isteri, tak lembut pada isteri, akhlak tak elok. Nabi kata tidak. Orang bukan nama imanan saja, nama Nurul Iman, nama Muhammad Iman. Ini dikaitkan akmalul mu'minina, sesempurna. Orang mukmin dari sudut iman, ahsanuhum khuluqa, orang yang paling baik kelakuan akhlaknya, wa altafum bi ahlihi, dan orang yang bersifat lemah lembut terhadap isterinya. Jadi tanda kita seorang suami yang baik, maka kena bersifat lemah lembut dari sudut akhlak. Sampai Nabi kata dalam hadis yang lain, jangan berakhlak buruk. Ini ada 4 di antara larangan Nabi. Dia tidak beriman, dia tidak menjadi orang Islam yang sempurna iman apabila dia berakhlak buruk. Salah satu hadis Nabi, ada 4 tanda ni. Kita tengok, kalau ada pada kita, kita bukan orang Islam yang sempurna. Laisal mu'minu, Nabi kata bukanlah sifat seorang mukmin sejati. Apa dia? Yang pertamanya bitta'an. Sifat ta'an. Laisal mu'minu bitta'an. Sirah mubalaghah ni. Ta'an, fa'alun, ta'anin. Nabi kata bukan sifat mukmin sejati orang yang suka ta'an, iaitulah mencela. Dia mencela pada makanan, mencela pada binatang, mencela pada isteri, mencela pada kerajaan, mencela pada rakyat, suka mencela orang. Ini bukan seorang mukmin yang sejati. Namanya ta'an. Ta'an, ta, ain, alif, nun, ada sabdu. Ta'anun, iaitulah orang yang banyak mencela, sangat-sangat mencela.
Makanan pun kita cela. Dah lah tak sedap nasi. Masak tak pandai. Tak boleh. Nabi kalau dia tak nak makan, Nabi tinggal. Dia tak cela makanan. Amat tahu mencela dalam Facebook tu kata pada Tok Guru macam-macam. Kata pada Tok Alim macam-macam. Dia mencela, dia mencarut. Ini bukan orang mukmin yang sejati. Ya wala. Dan tidak juga la'anun. Yang kedua, iaitulah bukan orang mukmin yang sejati. Namanya la'anun. Walal la'anun. Dan tidaklah menjadi seorang Muslim sejati. Orang yang suka la'an, iaitulah suka melaknat. La'an. Sampai kita panggil laknatullah kan. La'anallahu alayya. Allah melaknat kepada aku. Ini kisah di dalam apabila kita menuduh seorang isteri ataupun seorang perempuan yang baik membuat perkara curang, maka kita tidak bawa 4 orang saksi, maka kita sumpah kepada yang dipanggil sumpah la'an, sumpah laknat kan. Wal khamisata anna ghadaballahu alayya. Satu lagi, wal khamisata anna la'anallah wa alayya. Itu semua laknat Allah kata aku, murka Allah kepada aku. Dia sebut sampai mal'un, orang yang dilaknat. Jadi la'an ialah orang yang suka melaknat. Okey, yang ketiga, walal fahish, dan tidak juga seorang Muslim yang sejati. Al fahish, orang yang suka berbuat keji, bercakap keji, mencarut. Dia cakap biasa saja dia sebut. Dia sebut dia tu mencarut. Dia panggil apa dia? Haram jadah. Dia sebut perkataan iaitulah mangkuk hayun. Disebut perkataan macam-macam. Dia bercakap keji, bercakap buruk. Ini bukan orang Islam yang sempurna. Dan yang keempatnya, walal bazi', iaitulah orang yang bercakap kotor. Orang yang bercakap kotor. Budak-budak panggil mulut longkang. Mulut longkang ni mulut yang bercakap, mencarut, memfitnah. Dia panggil mulut longkang, mulut puaka, mulut murai. Kalau dalam longkang kan banyak, bukan sekadar ada bangkai, ada sampah sarak, baunya busuk, jadi mulut busuk. Jadi orang yang mulut busuk, bercakap keji, bercakap kotor ini bukan orang Islam yang sejati. Sekali lagi, laisal mu'minu bitta'an walal la'an walal fahish walal bazi'. Bukan seorang Muslim yang sejati, orang yang banyak mencela, orang yang suka melaknat, orang yang berbuat keji serta bercakap kotor. Ini dari sudut akhlak. Neraca akhlak itu di antaranya memberatkan amalan kita. Sampai dalam bab dengan isteri, Nabi kaitkan sesempurna orang mukmin dari sudut iman, ahsanuhum khuluqa, orang yang paling baik akhlaknya. Akhlak dari sudut mulut tadi, jangan kita mencarut, jangan kita mencela, jangan kita bercakap kotor, jangan kita bercakap keji. Kalau disebut akibat mulut santan binasa. Betul? Salah. Akibat mulut santan binasa. Akibat mulut badan binasa. Ni mulut ni. Mulut bercakap keji. Kita sebut apa? Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata binasa badan. Sampai Nabi kata, aku jamin kamu masuk syurga selagi mana kamu jamin kamu boleh jaga apa yang ada di antara hidung dan dagu kamu. Apa di antara hidung dan dagu kamu? Mulut lah. Hadis lain Nabi kata, awas kamu supaya tidak terpelusuk dalam kawah neraka. Awas apa dia? Ma baina lahyaika, apa yang ada di antara dua lihyatun. Ni saiban ni. Saiban sebelah kanan, saiban sebelah kiri ni. Apa dia ni? Selah di antara side kiri, side kanan. Ni, mulut rahang kita lah. Sampai Nabi sebut hadis yang lain, admanu lakal jannah, aku jamin kamu masuk syurga, ma admanu li, selagi mana kamu jamin kepada aku, kamu boleh jaga dua. Ma baina lihyaika, apa yang ada di antara, iaitulah lihyatun. Ini dagu janggut. Ini daknun. Ini syanabun. Dia panggil apa yang ada di antara mulut, di antara janggut, di antara misai. Samalah tu jaga lidah. Dia panggil hifzul lisan. Awas kamu supaya tidak terpelosok di antara kawan neraka. Apa di antara dua rahang kamu. Rahang apa dia? Rahang atas dan rahang bawah. Wa ma baina fakhizai, apa yang ada di antara dua paha kamu, iaitulah jaga faraj, jaga kemaluan. Dua kaki tu.
Aku jamin kamu boleh jaga di antara rahang atas, rahang bawah, merujuk pada jaga mulut, jaga lidah, dan kamu jaga antara dua kaki, dua paha, iaitulah jaga farad, jaga zakat. Kamu jamin kamu boleh jaga dua benda ini, aku jamin kamu masuk syurga. Itu jaminan Nabi. Sebab itu ada orang masuk neraka kerana akibat mulut, akibat lidahnya. Ada orang masuk syurga kerana akibat lidah dia. Dia kata subhanallah, dia dapat pahala. Dia kata haram jadah, dia dapat pahala. Dia kata subhanallah, dia dapat pahala, kan? Dia kata haram jadah, dia dapat pahala. Dia kata alhamdulillah, dia dapat pahala. Tapi dia kata mangkuk hayun, dia kata pada orang bodoh sakai, dia dapat pahala. Jadi mulut kita ini biar basah dengan ungkapan pahala. Nabi sebut dalam hadis yang lain kan, iaitulah ada arba'un, ada 4. Kalam iaitulah patah perkataan. Ahabbul kalam indallahi azza wa jalla, semulia-mulia, sesuka-suka, sekasih-kasih. Kalam ni kata-kata di sisi Allah yang maha mulia, yang maha tinggi. Nabi kata apa dia? Ahabbul kalam indallahi azza wa jalla, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ada 4 tu. Yang paling Allah suka, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Atau kama qala. Ahabbul kalam indallahi azza wa jalla arba'un. Cinta perkataan di sisi Allah yang maha agung, yang maha tinggi, ada 4. Subhanallahi wa bihamdih. Pun ada hadis yang lain kan? Ada tu hadis Nabi kata, kalimatan habibatan ilar rahman. 2 kalimah yang dicintai di sisi Allah yang maha penyayang, yang maha pengasih. Apa dia 2 kalimah itu? Yang disebut khafifatan alal lisan, saqilatani fil mizan. Dia 2 kalimah tadi cukup ringan di atas lidah untuk kita sebut, cukup mudah, cukup ringan untuk kita sebut dengan lidah, dengan mulut. Namun dia saqilatani fil mizan, dia amat berat pada neraca timbangan mizan Allah. Apa dia? Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Sebut banyak-banyak. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Sebut banyak-banyak. Ini ada orang buat nasyid kan? Asal hadis Nabi tu. Kalimatani habibatani ila rahman, khafifatani alal lisan, saqilatani fil mizan. Apa dia? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ustaz yang sebut berkataan subhanallah. Dan hadis tadi Nabi kata ada 4 kalimah yang paling Allah cinta, antaranya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi sebutkan banyak-banyak, lidah kita jangan banyak sebut al-fahish. Ustaz tutup kuliah pada malam ini dengan sedikit, iaitulah akhlak, iaitulah seorang suami hendaklah berakhlak mulia dengan isterinya, wa altafuhum bi ahlihi, dan bersifat paling lemah lembut terhadap isterinya. Abu Daud dan An-Nasa'i meriwayatkan bahawa Nabi SAW pernah berlumba lari dengan Siti Aisyah, dan pada suatu kali Aisyah telah mendahului baginda, tetapi pada kali yang lain baginda pula mendahului Aisyah. Lalu baginda berucap, yang ini ganti yang dahulu. Dalam satu safar, dalam satu perjalanan, Nabi buat-buat berlari-lari dengan Aisyah. Jom kita lumba lari, Syah. Jom. Lalu Nabi pun lari, dia pun lari. Nabi buat-buat kalah. Aisyah pun menang. Aisyah menang. Dalam musafir yang lain, Nabi pun berlumba lagi-lagi. Nabi pula berlari betul-betul. Nabi menang. Aisyah kalah. Nabi katakan, dulu you dah benar, sekarang I pula menang. You kalah. Contohnya. Ini adalah untuk dulu. Jadi antara yang diucapkan oleh Umar ni sedangkan beliau adalah bersifat bengis, bersifat teguh, bersifat pahlawan, bersifat algojo, bersifat fahis, bersifat singa. Umar kan asad. Umar adalah asadun, singa di padang pasir. Dia ditakuti oleh kawan dan lawan. Namun walaupun dia tegas, walaupun dia keras, walaupun dia berani bagaikan singa,
tidak berganjak dengan hukumnya dan keadilannya. Namun Umar juga apabila berkata hendaklah seorang lelaki di hadapan isterinya jadi seperti anak-anak, yakni bersifat jinak serta mudah sahaja. Tapi apabila berhadapan dengan kaumnya, hendaklah dia bersifat seperti lelaki. Kaumnya lelaki, memimpin negara. Okey, dalam kawat, dalam tentera, di padang, bersifat lelaki lah. Baris! Muslim! Kanan! Lelaki lah. Jangan pondang pula. Baris! Pusing! Itu maknya bapuk. Pon. Dia panggil soton. Dah, apabila berhadapan dengan kaumnya, tegas. Kelelakian, kejantanan tu kena ada. Tapi dengan ahlinya, Umar kata hendaklah seorang lelaki di hadapan isterinya jadi seperti anak-anak, yang ini bersifat jinak serba mudah. Tapi apabila berhadapan dengan kaumnya, hendaklah dia bersifat seperti lelaki sejati. Pesan Umar, pesan Nabi agar kita boleh suitable ataupun boleh sesuaikan apabila berhadapan dengan isteri, apabila berhadapan dengan ahli keluarga. Jangan bengis macam kita berhadapan dengan musuh. Adapun berhadapan dengan musuh, kena berani, kena tegas dan seumpamanya. InsyaAllah pada bulan mendatang, bulan depan, insyaAllah bulan Februari, kita sambung muka surat 136. Malam ni kita habis 134, 135 dan 36 tanggungjawab suami terhadap isteri. InsyaAllah bulan depan kita sambung, iaitulah sikit lagi tanggungjawab suami terhadap isteri. Bukan sekadar untuk kita belajar, tapi untuk diamalkan di dalam keluarga. Moga-moga kita menjadi suami misali dan isteri menjadi isteri yang salihah insyaAllah. Terima kasih kepada seluruh yang menonton. Terima kasih kepada pihak penganjur Surau Jumaat Al-Amin Bandar Tahusin On yang menjemput Ustaz kuliah secara online melalui YouTube ini. InsyaAllah kita ketemu di lain kesempatan. Aqulu qali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa ma'as salamah.